Saya membaca satu laporan tinjauan kesihatan dan morbiditi yang menyebut bahawa Persatuan 8% kanak-kanak di Malaysia dalam kategori yang bantut. Bermaksud ada peringatan yang pentinglah untuk kita bagaimana untuk kembali mencari formula supaya dapat dikekang. Seperti tadi saya sebutkan, 1000 hari yang pertama sangat kritikal. Sangat kritikal untuk ibu bapa memahami bagaimana konsep untuk mengelakkan kondisi ini daripada berlaku. Jadi berdasarkan situasi itu tadi, kita nak minta juga sedikit pencerahan daripada tetamu kita kan, Muhammad Nazirul Asri Badrul Hisham selaku pegawai dietetik HSAAS UPM. Assalamualaikum. Salam. Tuan Asri. Ya, Tuan Asri bersama dengan kita untuk berkongsi pencerahannya dan juga kita membawakan ini dia yang tular yang lagi viral di sebuah laman sosial. Muhammad Hafiz Awis yang kini berusia 25 tahun. Boleh saya kongsikan ketinggian 137. 137. Okey, Hafiz juga bersama dengan kita untuk berkongsi pengalaman dan kondisi beliau sendiri. Tapi sebelum tu, Tuan Asri, melihat kepada video tadi kan, antara faktor yang paling penting sekali adalah pemakanan lah kan, yang menyumbang kepada situasi ini berlaku. Tapi kita nak faham juga bantut ni apa sebenarnya? Macam mana kita nak kategorikan sebagai kondisi ini adalah kondisi bantut, beza dengan lembam, beza dengan gejala-gejala yang melibatkan tumbesaran tidak setara ini. Silakan. Biasanya bantut ni tinjauan oleh petugas-petugas kesihatan akan tengok dalam bagi kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke bawah lah. Yang mana daripada pemantauan pola ketinggian itu sendiri. Sebabnya nanti kanak-kanak biasanya akan ada temu janji di klinik. Betul. Kan? Setiap bulan ada check up. Ya, ada check up dan dia akan plot ketinggian, berat dan sebagainya. So biasanya bantut tu akan dikenal pasti bila mana dia telah turun 2 tahap daripada graf yang dalam buku rekod bayi dan kanak-kanak tersebut tu. Itu baru kita katakan kondisi itu termasuk kepada bantut. Betul. Okay. Macam di seberang saya tengok ada kategori batita. Okey. Bawah 3 tahun. 3 tahun. Balita bawah 5 tahun. Kalau di Malaysia ni macam mana kita nak spesifikasikan pada umur sekian ataupun dia juga ada kaitan dengan kita perlu tahu latar belakang keluarga juga. Mungkin ada genetik ke baru kita boleh kira dia ni sebegini ataupun memang semua ada potensi untuk membesar secara normal. Ya, betul. Bila mana kita nampak macam ada tanda-tanda tersebut kan, ketinggian mula stagnan dan tidak berkembang dengan baik mengikut umur, doktor kebiasaannya akan melihat kepada faktor-faktor yang lain lah. Persekitaran, genetik juga. Tetapi sebenarnya kalau kita nak tengok berdasarkan World Health Organization, dia telah mengeluarkan satu growth chart yang standard yang mana sebenarnya dalam situasi yang ideal, ada akses kepada makanan, penjagaan yang baik, kebersihan. Sebenarnya kanak-kanak ni boleh, semua kanak-kanak yang tiada penyakit dan sebagainya lah, boleh membesar dalam keadaan yang standard, yang normal sebenarnya. Okey, faktor pemakanan antara yang sangat-sangat diberi perhatian lah kan. Betul. Kalau kita kaitkan dengan kondisi bantut ni, apa lagi faktor lain yang boleh menyumbang kepada kondisi ini berlaku? Okey, yang utama of course disebabkan pemakanan. Kan? Itu kita tahulah memang pemakanan. Yang kedua ataupun faktor yang lain boleh jadi disebabkan sosioekonomi juga sebenarnya. Kalau contohnya keluarga yang berpendapatan rendah, jadi akses kepada makanan itu kurang. Makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Kadang makanan tu ada tapi betul tak berkhasiat kan. Dia tidak lengkap dan seimbang contohnya. Dan juga faktor penyakit lah yang mana of course saya sebagai pegawai dietetik akan banyak deal dengan kanak-kanak yang ada condition ni, pada masa yang sama ada penyakit juga. So walaupun mereka makan seperti biasa, tetapi ketinggian tu juga agak sukar untuk push. Pengalaman Nazirul mungkin dapat bertemu dengan ramai pelanggan ataupun sakit. Rasanya ada pertambahan tak ataupun membimbangkan ke kalau kita dapat berkongsi dengan audiens pada pagi ini? Kalau kita tengok dari segi statistik lah, tinjauan negara, memang ada peningkatan lah daripada 2011 hingga 2022. Tapi sebenarnya kalau tahun 2019 dan 2022 tu lebih kepada stagnan lah. Saya rasa mungkin kalau kita tengok gambar rajah, sebab sekarang ni banyak kempen-kempen awareness yang telah dilakukan. Kalau tengok di TV ada iklan-iklan berkenaan bantut. So saya rasa itu antara faktor yang boleh mengurangkan peningkatan lah. Yalah, betul, juga sebab benda ni anak-anak banyak di sekolah bila dia masuk darjah tertentu kan. Jadi program seperti rancangan makanan tambahan untuk membantu nutrisi. Sebab bila kronik sangat malnutrisi ni memang ada kesan. Baik, sebelum kita sama berbincang, kita nak dia menyapa Hafiz. Sebab dia pernah disangka sebagai pelajar genius yang masuk college. Okey, Hafiz berusia 25 tahun ya, Hafiz ya? Okey, Hafiz ceritakan dululah kan bersama dengan kami kondisi Hafiz ni bagaimana nak dikatakan dengan kategori termasuk dalam kondisi ini? Kita tahulah sepatutnya umur
125, tinggi diorang normal untuk lelaki 160 macam tu. Betul. Tapi saya sebaliknya 137. So disebabkan ketinggian tu macam-macam lah orang ingatkan saya ni budak lagi ke, orang genius ke, gitulah. Jadi diorang terkejut bila dapat tahu umur saya tu. Jadi pada peringkat awal kan, ingat tak masa kecil dulu, Mak ada cerita apa? Misal ada masalah ke atau macam mana? Apa yang didiagnose? Macam dulu kebanyakannya hari-hari saya tak sedarkan diri sebab saya hanya selantar. Yelah, sebab saya ada terbaca juga 2 tahun tak sekolah kan, memang tak boleh pergi sekolah langsung. Ubatan memang saya konsumer, ya betul. So start darjah 1 baru saya slow-slow. Saya tak tadika, saya start tadika seminggu je. Lepas tu saya start terlantar lah. Lepas tu start darjah 1 saya dah boleh masuk sekolah, cuma dia still macam terkejut semua. Sebab sebelum ni kita apa ni, tak bersosial dengan orang. Yelah. So kita dengan dunia kita je. Sebab jika difahamkan diuji dengan GIA, betul, yang menyebabkan apa yang dialami ketika berdepan dengan pesakit itu? GIA yang paling saya tu alami sepanjang sakit saya tu, sakit sendi-sendi saya. So GIA juga dia akan menyebabkan tulang kita semua tu rosak, rapuh semua. So disebabkan tu juga saya tak boleh tinggi. Pembesaran saya terbantu. Yelah, ada limitasi terhadap banyak pergerakan, termasuklah rutin harian, termasuklah pembesaran. Tuan Nasri mungkin nak sentuh sikit juga. Ini antara yang boleh menyumbang kepada kondisi bantut ini, mengawal ataupun menyekat pembesaran seseorang bersebab dengan penyakit seperti JIA ataupun keradangan ini. Betul. Tuan Nasri pernah ada pengalaman melihat kepada pesakit seperti Asri? Seperti Asif? Sejujurnya, pengalaman saya pun memang pertama kali dengan JIA ni. Pertama kali. Sebabnya biasa bila kita ada rujukan untuk pesakit kanak-kanak yang mengalami masalah sebegini, mungkin telah melakukan pembedahan oleh kerana jantung berlubang, kemudian ada penyakit lain contohnya macam kanser. So JIA ni saya pertama kali dengar sejujurnya. So memang ada baca-baca dan bersembang dengan Hafiz juga, di Malaysia ni mungkin kurang kedengaran, tetapi kalau di barat tu berdasarkan dia punya paper, katanya komen dan sebagainya. Dan kajian berkenaan pemakanan untuk kondisi sebegini pun tidak banyak lagi lah sebenarnya. Ya, misal kata kalau tempoh 1 hingga 7 tahun tu mungkin dia tak lalu makan, susah untuk makan. Tapi bila besar, ada tak kemungkinan, orang kata tak apa, nanti besar nanti dia makan okeylah tu. Jadi mereka mengharapkan kepada keajaiban. Kita dengar besar macam kan, kecil-kecil standard lah tu, normal. Betul. Sedangkan ia tidak normal, perlu dijaga sebaik mungkin untuk mendapatkan pada tahap awal perkembangan bayi dan juga anak-anak kecil ni, perlu dijaga dengan sempurna. Jadi apa yang diperlukan sebenarnya supaya tidak terikat dengan kepercayaan nanti besar dia akan tinggi macam kakak dia, macam abang dia, macam mana tu? Itu tepat sekali, betul tu. Sebab jaga pemakanan bayi sehingga umur kanak-kanak ni dia tak mudah. Kan kita cakap makan macam ni mudahlah, tapi untuk melakukannya sangat mencabar, kerana pelbagai faktor lah. Dan kita tak boleh berpegang kepada apa yang dikatakan tadi, sebabnya mungkin sampai certain tahap umur, sebab memang berdasarkan kajian juga dia akan boleh jadi memilih dari segi makanan bila makin berkembang dan membesar. So sangat penting adalah daripada awal lagi, yang macam dikatakan 1000 hari pertama, yang mana termasuk semasa mengandung dan 2 tahun pertama kanak-kanak tersebut. Sebab semasa mengandung pemakanan sangat penting. Ibu perlu seimbang supaya berat bila lahir tidaklah terlalu kurang, kerana ia akan mempengaruhi perkembangan seterusnya masa itu. Saya melihat kepada rakan-rakan lah kan, rakan-rakan ibu yang mempunyai situasi masalah ini, selalunya anak yang pertama, kerana kita pun merupakan ibu yang pertama kali menjadi ibu, jadi kita sangat memilih dari sudut pemakanan yang kita nak bagi kepada anak-anak kita. Kita khawatir makanan itu akan memudaratkan. Jadi adakah itu juga menyumbang kepada faktor melahirkan anak picky eaters ni, anak yang sangat memilih dalam pemakanan? Sebab kita sangat berjaga-jaga, ada garam sikit tak boleh, ada ni sikit tak boleh, semua benda tak boleh kan. Jadi bagaimana pandangan Tuan Nasri? Betul, itu boleh jadi antara faktor juga, picky eaters kan, dan pertama kali ada anak pertama kan, mungkin kurang dari segi pengalamannya. Dari segi apa yang berlaku tadi, terlalu menjaga boleh membawa kepada masalah tersebut. Terlalu memberi pun kadang-kadang tiada restriction boleh membawa kepada picky eaters. Sebabnya contoh, pada umur belum 1 tahun lagi tetapi telah ada garam di dalam masakan, sebab dengan perspektif yang mungkin lebih kuat rasa, lebih banyak makan makanan tersebut, lebih berselera. Tetapi sebenarnya pada masa yang sama dia membesar, dia dah mula pandai fikir,
dia akan lebih suka kepada rasa-rasa yang kuat tadi tu instead of contoh sayur-sayuran. So sayur-sayuran tu akan kurang dimakan, buah-buahan kurang dimakan, tapi lebih gemar kepada yang manis dan juga yang masin tadi tu. So dia akan jadi memilih. Okey, kita nak kembali seketika pada dunia Hafiz ya. Sebab saya baca artikel awak, geram juga ada yang ngejek semua kan. Macam mana perlu kuat, sebab saya ingat perlu kuat mental, emosi. Kawan mengejek. Macam mana anda boleh bertahan masa tu? Ya. Macam pada saya, benda-benda tu untuk saya dah normal. Sebab daripada kecil sampai ke sekarang ni, benda tu dah terbiasa untuk saya. So saya buat tak indah je lah apa yang orang cakap tu. Kita proceed je apa yang kita nak buat tu. Ada cerita sebenarnya yang comelnya apabila mengambil lesen memandu. Kan lah masa ambil lesen kereta, ada ceritanya lah pada ketika itu memang pihak JPJ pun rasa macam risau dan tak membenarkan Hafiz membawa kereta tersebut. Jadi macam mana? Mungkin nak ceritakan kembali bersama dengan kami bagaimana situasi tu. Proses untuk saya ambil lesen tu agak susah. Okey. Sebab saya kena pergi JPJ. Okey, saya gigi. Rupa-rupanya untuk orang macam saya kena beli kereta sendiri. Yang khas. Yang khas. Yang kereta asal kita kena modify pula. Okey. So kita kena pergi 2 tempat dekat JPJ tu. Ke tempat register kita nak ambil lesen. Lepas tu lagi satu kita kena pergi dekat bahagian mekanik kereta. Untuk diorang tengok lulus ke tak. Lepas semua kalau dah lulus baru the proceed to ambil lesen lah. Tapi sebelum tu saya lupa. Sebelum nak ke JPJ tu kita kena pergi rehab dulu untuk orang macam saya. Rehab untuk rehabilitasi. Ada rekod kesihatan kan? Ya. Maksudnya maknanya sama ada anda boleh dan bawa kenderaan ke tak. Sebab dia nak tengok sama ada kita punya nak bawa fokus kecekapan kita, tangan kita kuat ke tak. So dia nak tengok semua tu. Kalau benda tu tak boleh, dia tak benarkanlah. Tapi macam saya, alhamdulillah boleh semua. So saya dapat proceed ke lesen. Tapi bila saya dapat ke cikgu tu terkejut mula-mula tengok saya. Dia ingatkan saya ni rendah biasa-biasa. Sekali tengok rendah luar biasa. So memang dia terkejut lah. Memang reaksi terkejut lah. Ya, dan juga dia takut jugalah. Tapi akhirnya dapatlah. Alhamdulillah sekali je saya test JPJ lulus. Tapi saya tengok anda juga ada progres walaupun tadi ketika kecil katanya tak dapat pergi sekolah. Tapi nampak juga anda ni berkembang dari segi kemajuan akademik semua ya. Saya rasa anda ada satu kemahuan yang sangat tinggi lagi. Jadi macam mana mencipta juga dari segi perkara sosial? Adakah terbatas ataupun anda mencipta lingkungan sendiri? Memang memilih kawan, cipta circle yang betul-betul membantu atau macam mana? Kalau dari segi macam tu, saya tak memilih kawan. Tapi masa start pada tadika tu kita tahu budak-budak memang semua main sekali. Cuma saya tak tadika. Sekolah rendah pun saya main je sekali, cuma macam saya terbatas. Sebab aktiviti saya tak boleh sama dengan orang. Dan juga masa tu saya still lagi ada sakit-sakit lagi sendi saya kan. Masuk ke sekolah rendah dalam darjah 2 ke sekolah menengah dan juga college ada sikit-sikit. Saya ni seperti dipinggirkan lah sebab saya tak seperti orang lain kan. So tapi kita walaupun kita dipinggirkan tetap ada juga kawan-kawan yang ingin kawan dengan kita tu. So kita proceed je kawan dengan tu. Bila kita dah bekerja, benda-benda tu memang jarang berlaku. Sebab kita tahu bila orang kerja ni lebih matang. Exposure dia lebih terbuka. Ya betul. Kan? Ejekan tu jarang sekali lah. Kalau ada pun 1-2 je. Dan juga kita pun lali dengan benda tu. Kita pun jadi tak heran. Kita proceed je kerja kita. Sekarang ni saya tengok awak makin banyak buat video, bercakap, berkongsi. Sebenarnya ramai kesedaran. Kan? Betul. Sebenarnya berkongsi kesedaran yang wujudnya kan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi sekarang macam mana keadaannya? Masih lagi bergantung kepada ubat ke bagaimana? Jadual ke klinik? Sekarang ni saya still lagi konsum ubat. Cumanya macam kita tahu video saya daripada 2 biji saya kurang buy Fasa, ubat steroid saya tu. Prednisolone. Sebab yang menyebabkan saya dulu gemuk tu prednisolone tu. Tapi saya try kurangkan sikit demi sikit. Memang sakit mula-mula. Tapi saya support dengan painkiller. Badan dia sakit? Rasa sendi? Ya, sendi memang saya memang aktif sangat-sangat masa tu. So saya support dengan painkiller. Bila kita dah okey selesa kita kurang sampailah sekarang ni saya dapat makan suku biji daripada 2 biji. Dalam masa 3 tahun. Dalam masa 3 tahun. Tapi dulu saya gemuk, dalam masa 3 bulan juga badan saya turun. Kecil. Yang ajaibnya 37 kilogram sama. Dulu yang gemuk tu 37. Maknanya dia macam inch loss saja. Yes. Perubahan inci saja. Kita nampak kat situ steroid tu side effect dia antaranya
dia mengembangkan kita. Dia bulky dia macam buat kita betul. ni. Lepas tu bila saya kurangkan sikit demi sedikit, alhamdulillah memang nampak sangat perbezaan. Okey. Sekarang ni hidup rasa macam apa? Terisi sebab nak berkongsi dengan peminat tu tak? Dengan pertambahan pengikut. Kan? Pengikut dah ada DM senyum tu. Okey. Jadi macam mana harapan, sebab anda pun mesti ada wawasan kan? Supaya sekarang ni masih lagi muda 25 tahun. Apa mungkin lakaran wawasan anda? Mungkin nak buat apa lagi, perkongsian lebih banyak roadshow ke, jumpa kawan-kawan ke, atau macam mana? Saya kalau dari segi TikTok tu saya akan proceed. Saya akan story semua saya punya apa yang orang nak tahu, sebab saya perasan memang ramai sangat orang curious dengan saya. Saya tengok dekat M-Star, IG memang terlalu ramai orang curious semua. So saya dah buat saya punya senarai apa yang saya nak cerita kat diorang tu. So nanti saya proceed je buat video. Ada muncul yang share lagi, ramai yang memang saya akan buat. Memang saya akan buat video sebab sampai ramai yang DM saya. Nak berkenalan. Ada juga yang sakit macam saya. Okey. Saya perasan dalam tu nak tahu situasi jugalah kan. Dalam 15 orang. Tapi diorang lain-lain. Sebab kita dapatkan group support kan. Betul. Itu yang paling penting. Secara ringkasnya Tuan Asri, kita memang di saat-saat akhir untuk dapatkan nasihat daripada Tuan Asri sendiri. Silakan. Dari segi pemakanan bantut. Dari segi pemakanan sebaiknya sebenarnya secara umumnya memang pemakanan semasa ibu mengandung. Makan jangan terlalu memilih lah kan. Kalau boleh sayur dan buah-buahan juga dimakan pada masa yang sama, kerana biasanya kandungan juga boleh merasa. Kandungan juga boleh mendapat zat tu apabila lahir, dia juga tidak memilih makanan lah. So bila kita memulakan sayur akan lebih biasa sedikit. Dan contoh bila dilahirkan 6 bulan pertama sangat penting susu ibu secara eksklusif, dan bila 6 bulan bermula dah kena ada permulaan makanan pelengkap. Especially kita boleh mula dengan sayur, buah-buahan, sebab kalau kita terus dengan rasa yang kuat, yang lembut-lembut, tekstur juga. Yang penting rasa tu bila kita nak memulakan. Tapi betul Tuan Asri, maknanya apa yang kita makan itulah berpanjangan anak kita akan suka. Betul. Kalau ibu kan. Okey, itu ceritanya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Nazirul Ansri Badrul Hisham, pegawai dietetik daripada HSAASUPM. Hafiz Awis, terima kasih banyak-banyak. Banyak perkongsian. Kita nantikan video-video yang ilmiah nak dikongsikan tu. Kita nak nyanyi sikit betul lah? Ada nak nyanyi sikit? Boleh, setelah Paskas ada. Tadi main sekali. Tadi nak nyanyi. Malu-malu pula. Tak say. Okey. Apa dia tu? Okey, kita kembali selepas ini nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami.